Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi. Kita teruskan dalam tajuk 8 sukatan serakan data tak terkumpul untuk standard kandungan yang kedua, iaitu sukatan serakan. Okey, standard kandungan yang kedua, sukatan serakan. Standard pembelajaran yang akan pelajari hari ini adalah 8.2.1 menentukan julat, julat antara kuartil, variance dan sisihan piawai sebagai sukatan untuk menghuraikan serakan bagi data tak terkumpul. Okey, 8.2.2 pelajar akan dapat menerangkan kelebihan dan kekurangan pelbagai sukatan serakan untuk menghuraikan data tak terkumpul. Okey, kita lihat kepada SP yang pertama, julat. Okey, sukatan serakan yang pertama akan pelajar pelajari hari ini adalah julat. Apa itu julat? Julat merujuk kepada nilai cerapan terbesar tolak dengan nilai cerapan terkecil. Okey, manakala julat antara kuartil pula ialah kuartil ketiga tolak dengan kuartil pertama. Dengan kata lain, beza antara kuartil ketiga dan kuartil pertama. Okey, kita ada 4 contoh di sini. Cikgu akan jelaskan nilai bagi julat dan juga julat antara kuartil bagi keempat-empat contoh itu. Okey, contoh pertama, contoh A, 8, 25, 16, 11, 24, 18 dan 22. Apa yang pelajar perlu buat terlebih dahulu adalah susun data ini dalam turutan menaik. Okey, kita susun data ini dalam turutan menaik. Kita akan dapat 8, 11, 16, 18, 22, 24 dan 25. Okey, jadi mengikut takrifan di atas, julat ialah nilai cerapan terbesar. Jadi julat ialah cerapan terbesar 25, manakala cerapan terkecil ialah 8. Jadi 25 tolak 8, kita dapatlah jawapannya 17. Okey. Manakala julat antara kuartil, julat antara kuartil, okey, kuartil ialah kuartil ketiga cikgu gunakan simbol Q. Okey, datang daripada perkataan bahasa Inggeris quarter, third quarter. Okey, jadi kuartil ketiga tolak dengan kuartil yang pertama. Macam mana nak mendapatkan kuartil ketiga ini? Pertama sekali kita kena cari median terlebih dahulu. Jadi pelajar telah belajar sebelum ini dalam sukatan memusat. Median adalah data yang terletak di tengah-tengah setelah kita susun secara menaik, ataupun dengan kata lain yang lebih mudah ialah kita bahagi dua data itu supaya bilangan di sebelah kiri sama dengan bilangan di sebelah kanan. Jadi mediannya ialah 18. Jadi pelajar tengok di sebelah kiri ada 3 data, di sebelah kanan pun ada 3 data. Jadi kita ada dua bahagian, bahagian kiri dan juga bahagian kanan. Okey, jadi daripada bahagian kiri ni kita cari pula yang manakah data yang terletak di tengah-tengah. Kita bahagi dua lagi sekali. Jadi bila kita bahagi dua sekali lagi, kita dapat ini adalah kuartil pertama, manakala 24 adalah kuartil yang ketiga. Maka kita dapatlah jawapan dia 24 tolak 11. Okey, kita dapatlah jawapannya 13. Okey, jadi julat antara kuartil bagi data ini adalah 13.
Manakala untuk set data B, sama juga kita susun. Kita susun menggunakan kaedah yang sama seperti ini. Jadi kita susun secara menaik, kita dapat 18, kemudian 27, kemudian 33, 45, 50 dan 62. Okey, jadi kita tengok bila kita nak bahagi dua data ini, kita kena bahagi dua tengah-tengah kat sini. Okey, jadi sebelah kiri ada 3 data, sebelah kanan pun ada 3 data. Jadi dia punya sebelah kiri ni bahagi lagi 2, jadi kita dapat ini adalah kuartil pertama, manakala 50 ni adalah kuartil yang ketiga. Jadi daripada sini kita dapat julat sama dengan data paling tinggi 62, data paling rendah 18. Okey, selesaikanlah ni. Kita dapatlah jawapan dia kat sini. Kemudian julat antara kuartil cikgu ringkaskan sebagai JAK. Julat antara kuartil sama dengan 50 tolak dengan 27. Okey, kita kira dapatlah jawapannya 23 kat sini. Yang ni 44 pelajar. Okey, seterusnya data yang ketiga. Data yang ketiga ini kita susun sama juga, kaedahnya sama je 27. Maaf, 2.7, 2.8, 2.9, kemudian 3.0, 3.2, 3.4, 3.8 dan 4.3. Jadi kalau kita bilang data ni ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bila kita bahagi 2, 8 bahagi 2 dapat 4. So pastikan sebelah kiri ada 4 data. Jadi inilah dia punya median tengah-tengah sini. Sebelah kanan pun ada 4 data. Okey. Kemudian data sebelah kiri kita bahagi 2, 4 bahagi 2 dapat 2. Jadi tengah-tengah sinilah. Supaya balance kirinya 2, kanan ni pun 2. Okey, yang ini pun sama. So kita bahagi lagi. Jadi dekat sini letaknya Q3 dan di sini letaknya Q1. Maka kita dapatlah, okey, kalau dia letak di tengah-tengah macam ni, maksudnya pelajar kena kiralah 3.4 tambah dengan 3.8 sama dengan berapa dan dibahagi 2. Jadi cikgu dah kira kat sini. Dekat sini kita dapat nilai Q3 ni adalah 3.6. Kalau kita bilang pun boleh Okey, dekat sini 2.8 dan dekat sini 2.9. Tengah-tengahnya ialah 2.85. Jadi kita dapat julat samalah tadi macam tadi julat adalah 4.3 tolak dengan 2.7. Okey, manakala julat antara kuartil ialah 3.6 tolak 2.85. Okey, dan contoh yang terakhir nanti cikgu akan terangkan kenapa contoh cikgu ni macam lebih kurang sama tapi sebenarnya tak sama ya. Okey, jadi kita tengok contoh yang terakhir 12, 15, kemudian 16, 17, 18, 18, 19, 20, 22, 30 dan akhir sekali 32. Untuk senang kita bilang ada berapa data kita. Okey, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. 13 dibahagi 2 dapat 6 lebih. Jadi 6 tengah-tengah dia. Okey, yang ini adalah median. Jadi kita bahagi 2 lagi kat sini. So dekat sini kita punya kuartil 1 dan dekat sini adalah kita punya kuartil yang ketiga. Okey, jadi
Kita dapat julatnya. Okey, julat ialah 32 tolak dengan 12. Manakala julat antara kuartil ialah 20, 22, tengah-tengahnya adalah 21. Tolak dengan 15, 16, tengah-tengahnya adalah 15/5. Okey, selesaikan, dapatlah jawapan. Okey, kenapa beza ni kalau pelajar perhatikan, contoh pertama kita akan dapat nombor tu tunggal lah, kita tak perlu tambah dan bahagi 2. Contoh yang kedua, bila kita cari mediannya kita kena tambahkan 2 ni. Okey, kalau soalan nak cari median, maksudnya kita kena tambah 33 tambah 45 dibahagi 2. Okey, hasilnya adalah nombor ganjil 3. 3. Kemudian yang ini kalau kita perhatikan, kita dapat semuanya berada di tengah-tengah. Dia bukan satu nombor. Okey, jadi semuanya kita kena lakukan operasi tambah kemudian dibahagi dengan 2. Okey, manakala contoh yang keempat, nombor tengahnya nombor tunggal dan kiri dengan kanannya kita kena lakukan operasi tambah dahulu kemudian dibahagi 2. Okey, itu untuk mengira julat dan juga julat antara kuartil. Okey, ni dia punya peraturan lah, susun data, ikut tertib menaik, kemudian macam yang cikgu cakap tadilah, ya. Ni dia punya peraturan sahaja. Okey, seterusnya kita lihat pula contoh. Okey, tadi cikgu bagi contoh yang cikgu tunjukkan tadi adalah contoh numerik, data yang tidak ada kekerapan. Kita tengok pula macam mana nak mencari julat dan juga julat antara kuartil bagi data yang berbentuk ada kekerapan. Okey, ada kekerapan, ada pengulangan bagi setiap data. Okey, jadi macam mana nak buat? Kita dah tahu dah nak kira julat, memang tak ada masalah lah sebab julat kita boleh nampak terus daripada jadual. Okey, julat adalah data yang paling besar iaitu 9 tolak dengan data yang paling kecil iaitu 4. Okey, kita nampak dengan jelas julatnya adalah 5. Manakala julat antara kuartil kita boleh kira dengan menggunakan kaedah macam ni, ya. Cikgu tunjuk. Dekat sini kita mula dengan kosong. Jadi kosong kita tambahkan dengan 5, kita tulis hasil kat sini adalah 5 dekat garisan ni, ya. Okey, kemudian kita menambah. Ini kita lakukan operasi tambah, dapat kat sini. Okey. Kemudian kosong tambah 5 dapat 5, 5 tambah 10 kita tulis kat sini 15. Okey, kemudian 15 tambah 7 kita dapat di sini adalah 22. 22 tambah 6 kita dapat di sini adalah 28. 28 tambah 3 kita dapat kat sini adalah 31 dan akhirnya kita dapat 32. Jadi julat antara kuartil untuk data yang ada frekuensi ataupun ada kekerapan kita kena buat kuartil ketiga, sama juga formula dia, kuartil ketiga tolak dengan kuartil pertama. Okey, kuartil ketiga rumusnya adalah 3/4 darab dengan jumlah data kita. Okey, jumlah data kita adalah 32 tolak dengan 1/4. Kuartil pertama, ingat kalau kuartil 1, 1/4. Kuartil 3, 3/4. Daripada semua data ada 32. Jadi kita dapat dekat sini nilainya adalah 24 dan ini adalah 8. Tapi bukan ini yang menjadi kuartil ketiga. Maksudnya adalah kita buat macam ni, cerapan. Cerapan ke-24 tolak dengan cerapan ke-8. Kita cari cerapan ke-24. Ya, ini cerapan kosong, belum ada cerapan. Ini cerapan 5 sampai 5. Jadi kita nak tahu cerapan ke-24. Jadi kita tengok dekat mana. Okey. Ini dah 28, dekat sini 22. Jadi cerapan ke-24 letaknya di sinilah.
somewhere ni ya. Antara 22 hingga 28 kita akan jumpa 24. Jadi kuartil ketiganya adalah 7. Tolak dengan cerapan ke-8. Kalau dekat sini baru cerapannya ada 5. Kita nak cerapan yang ke-8. Jadi untuk mendapatkan cerapan ke-8 mestilah antara 5 hingga 15. Jadi dekat sini adalah Q1-nya. Jadi kuartil pertamanya adalah 5. Jadi 7 tolak 5 dapatlah 2. Okey, itu adalah teknik lah cara macam mana nak mengira julat antara kuartil bagi data yang berjadual, iaitu ada kekerapan. Okey, seterusnya kita tengok pula bagaimana nak mengira variance dan juga sisihan piawai. Okey, formula variance diberi oleh ni kita panggil sigma, sigma kecil. Sigma kuasa 2 sama dengan jumlah data tolak dengan dia punya min di kuasa 2 dibahagikan dengan jumlah data. Atau kita juga boleh gunakan rumus yang ini, okey, yang di sebelah kanannya itu. Biasanya pelajar lebih suka menggunakan rumus yang ini sebab dia lebih mudah sikit kita nak mengiranya. Okey, kemudian untuk mendapatkan sisihan piawai kita letak sahaja tanda punca kuasa kepada variance ini. Kerana variance dan sisihan piawai ini senada lah. Okay? Kita dapat variance daripada sisihan piawai dapat daripada variance. Okey, jadi kalau pelajar lihat, untuk mengira variance ataupun sisihan piawai, kita melibatkan benda ni ada X bar, kita panggil X palang lah. Jadi X bar itu maksudnya adalah min. Jadi macam mana pula nak mengira min? Jadi kena ada formula min. Macam mana nak mengira min data? Ini telah dipelajari semasa di menengah rendah. Min data sama dengan jumlah semua data dibahagikan dengan jumlah nilai data dibahagikan dengan bilangan data. Okey, contoh. Okey. Kita diminta mengira variance dan sisihan piawai bagi set data berikut. Okey, katalah macam ni. Okey, 7, 9, 11, 8, 3, 7. Kita nak kira variance dan juga sisihan piawai. Jadi kita kira dahulu. Okey, kita kira dahulu dia punya min. Okey, min. Macam mana nak kira min? Okey, ini formulanya. Jadi kita ambil lah. Kat sini kita tulis 7 tambah 9 tambah 11 tambah 8 tambah 3 dan tambah 7. Dibahagikan dengan bilangan datanya ada 6. Okey. Jadi kita dapat jadi kita dapat dekat sini jumlahnya adalah 45 dibahagi dengan 6. So kita dapat minnya adalah 7.5. Okey. Jadi kita teruskan dengan formula untuk mengira variance. Okey, variance ini formula dia. Okey, formula ni pelajar tak payah risaulah ya. Tak perlu risau kerana formula akan diberikan dalam senarai formula. Okey, jadi kita masukkan kuasa 2. Jadi kita ambil je data di atas ni, cuma perlu letak kuasa 2. 7 kuasa 2, 9 kuasa 2, 11 kuasa 2, 8 kuasa 2, 3 kuasa 2, 7 kuasa 2. Dibahagikan dengan 6. Kemudian tolak yang kita dapat dekat sini 7.5 di kuasa 2. Okey, jadi kita dapat jawapan dia dekat sini adalah 5.917.
Okey, ni cikgu dah kirakan lah ya. Okey, jadi sigmanya ataupun sisihan piawainya kita punca kuasakan nilai variance 5.917. Okey, kita dapatlah jawapannya ialah 2.432. Okey, sepanjang cikgu menanda kertas biasanya ya, kita dikendaki menyatakan jawapan akhir dalam 4 angka bererti ataupun 2 titik perpuluhan. Okey, itu contoh pertama. Contoh yang kedua, contoh yang kedua ni berbentuk ada perbezaan ya. Contoh yang kedua ni ada kekerapan. Ada kekerapan, jadi formula dia ada sedikit perubahan lah dengan formula. Formula dia ada pelajar kena darabkan dengan kekerapan. Jadi contohnya dekat sini 3 datanya kosong. Kekerapannya 3 darab dengan sifar, 5 darab dengan 1, 6 darab dengan 2, kemudian 3 darab dengan 5. Okey, 3 darab dengan 5 dan tambah dengan 4 darab dengan 1. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, dibahagikan dengan, yang ini N adalah jumlah pemain. Jumlah pemain ada 8, 14, ada 20. Okey, ada 20 pemain. Jadi bila kita kira ni, kita dapat jawapan dia ialah 1.8. Kita dapat kat sini 1.8. Jadi kita ikut je contoh sebelah ni ikut sahaja contoh ini. Jadi kita sama juga kuasa 2 kan data di kuasa 2, kekerapan tak perlu. 3 darab dengan sifar tambah dengan 5 darab dengan 1. 1 kuasa 2 dapat 1 6, 2 kuasa 2 dapat 4. Kemudian 5, 3 kuasa 2 dapat 9. Cikgu dah siap kuasa 2 kan ya. Kemudian 1 darab dengan 16. 1 darab dengan 16. Kemudian kita selesaikan semua sekali di bawah ni adalah 20. Yang ini 1.8 dikuasa 2. Okey, jadi kita akan dapat jawapan dekat sini. Variance-nya ialah 1.26. Maka sisihan piawainya adalah punca kuasa 2. Punca kuasa 2 1.26. Jadi kita dapatlah sisihan piawainya ialah 1.122. Seterusnya kita tengok pula. Kita tengok pula kaedah alternatif. Kaedah alternatif ni awak boleh guna, pelajar boleh guna supaya sebenarnya kerja kita nampak lebih kemas dan teratur lah. Pelajar boleh buat macam ni, buat jadual. Yang ini adalah bilangan goal. 0, 1, 2 hingga 4. Kemudian ini dia punya frekuensi 3, 5, 6, 5, 1. Fx darabkan goal dengan frekuensi dapat 0, 1.55, 2.6, 12, 3.5, 15, 4 darab 1, 4. Kemudian kita tambahkan laju X kuasa 2 sebab dalam formula kita ada nilai X kuasa 2 Jadi kita kuasa 2 kan nilai X ini. Jadi dapat 0, 1 kuasa 2 dapat 1, 2 kuasa 2 4, 3 kuasa 2 9, 4 kuasa 2 16. Kemudian kita darabkan F dengan X kuasa 2, kita dapat kat sini. Ulanglah untuk semuanya, kita dapat hasilnya di sini. Jadi akhirnya kita dapat kat sini adalah 20. Yang ini jumlahnya adalah 36/20.
Jadi yang ini kita akan dapat, ini akan dapat 90/20. Okey, jadi kita masuklah dalam rumus ini. Okey, rumus untuk variance. Okey. Jadi kita masukkan ini adalah yang ini 90, jadi 9/2 lah. 9/2 tolak dengan X bar yang ini dapat 1.8 dikuasa 2. Jadi kita dapat jawapannya sama juga seperti kaedah di sebelah 1.26. Jadi sigmanya, sisian piawainya ialah 1.26. Kita dapat jawapannya adalah 1.122. Okey. Okey. Jadi kita dah belajar julat. Okey, kita dah belajar julat, kita dah belajar julat antara kuartil dan juga kita dah belajar variance dan juga sisihan piawai. Jadi kenapa kita kena belajar 3 perkara ini? Okey, ini adalah 3 jenis sukatan serakan. Jadi apa kelebihan dan kekurangan ketiga-tiga jenis sukatan serakan ini? Okey. Jadi kalau kita perhatikan, kita tengok kenapa kita ada ketikanya kita rasa julat ni tak sesuai. Julat antara kuartil lebih sesuai. Kadang-kadang kita sampai terpaksa memikirkan, kadang-kadang julat antara kuartil pun tak berapa sesuai. Kita lebih sesuai menggunakan varian dan sisihan piawai. Jadi contoh macam ni, contoh satu kita tengok contoh satu. Hitung julat dan julat antara kuartil bagi set data itu. Tentukan serakan yang lebih sesuai digunakan untuk mengukur taburan set data di atas. Berikan justifikasi anda. Bila soalan meminta justifikasi, mesti ada kerja mengira lah yang ditunjukkan. Jadi kalau ikut data ni, kita kira julat adalah data yang tertinggi. Data ni kebetulan telah disusun dengan cantik. Jadi data tertinggi 29, data terendah adalah 2. Jadi julat sama dengan 27. Okey, tadi kita dah belajar julat adalah data tertinggi tolak dengan data yang terendah. Okey. Kemudian julat antara kuartil. Julat antara kuartil. Jadi kita tentukan yang mana adalah kuartil ketiga dan yang mana merupakan kuartil pertama. Tadi kita dah belajar. Okey, 2, 4, 6, 8, 10, 11. Ada 11 data. Jadi 5 di sebelah kiri dan 5 di sebelah kanan. Jadi ini tengah-tengah dia. Kemudian bahagi 2 lagi, jadi kita dapat kuartil satunya adalah 16, manakala kuartil ketiganya ialah 27. Jadi kita dapatlah julat antara kuartilnya adalah 27 tolak dengan 16, kita dapat 11. Okey. Jadi kalau kita perhatikan, kalau merujuk kepada julat, kita dapati serakannya lebih panjang ataupun lebih luas. Tapi bila kita melihat kepada julat antara kuartil, serakannya menjadi lebih pendek. Jadi prinsipnya yang mana lebih kecil itu adalah lebih bagus. Jadi kita dapatlah kesimpulan bahawa julat antara kuartil adalah lebih bagus berbanding dengan julat. Okey, sebab nilai dia lebih kecil berbanding dengan julat. Okey, seterusnya kita lihat pula. Okey, contoh macam ni. Bila kita membuat perbandingan, okey, contoh kedua, Encik Rakesh ingin memilih seorang daripada dua orang murid untuk mewakili sekolah. Okey, jadi bila nak memilih wakil sekolah, kita mestilah melihat kepada yang lebih bagus. Jadi macam mana kita nak menentukan murid mana yang lebih bagus? Jadi di sini kita perlu
kita perlu mengira, kita perlu mengira kalau ada dua murid ni tak sesuai lah kalau kita nak mengira menggunakan julat ataupun julat antara kuartil. Jadi lebih mudah untuk kita mengira sisihan piawai. Okey, kita mengira sisihan piawai bagi murid A. Jadi murid A kita dapati macam mana nak mengira seperti yang cikgu dah terangkan sebelum inilah. Okey, ambil data ini di kuasa 2, kemudian dibahagikan dengan ada 5 set ujian, tolak dengan purata markahnya di kuasa 2. Jadi kita dapat dekat sini nilai ini adalah 25194 per dengan 5, tolak dengan, ya ini puratanya adalah okey 68 di kuasa 2. So kita dapat murid A ni dia punya variance ialah 414.8 dan sisihan piawainya ialah 20.367. Okey, manakala kita lihat pula untuk pelajar B. Pelajar B kita gunakan kaedah yang sama. Jadi bila kita kira, kita dapat pelajar B ni 23.618 tolak dengan 68. Min ni mereka sama ya. Okey, sama dengan, okey, variance-nya ialah 99.6 manakala sisihan piawainya adalah 9.98. Jadi merujuk kepada sisihan piawai, kita dapati bahawa pelajar B lebih konsisten berbanding dengan pelajar A. Okey, sekian, terima kasih.